Naik ke C4 seterusnya, kita dapat tengok Knight menyerang Rook, manakala Queen juga telah terbuka peluangnya untuk pergi dan makan Bishop di H5 kat situ. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh bekas juara dunia, seorang legenda, iaitu GM Michael Tal, yang juga merupakan salah seorang pemain catur favourite saya sendiri. Okey, tapi hari ini saya nak tunjukkan sedikit kelainan lah. Kalau sebelum ni banyak video saya tunjukkan yang Tal menang, tapi untuk video kali ini jarang-jarang saya nak tunjukkan yang Michael Tal kalah. Kalah kepada siapa? Kalah kepada seorang pemain catur berumur 12 tahun, iaitu Robert Seltzer. Baik, Robert Seltzer ni merupakan seorang pemain catur dari USA, Amerika Syarikat, yang pada masa tersebut baru sahaja berumur 12 tahun. Dan walaupun dia baru 12 tahun, tapi dia sebenarnya merupakan juara kebangsaan bagi peringkat umur dia sebanyak 5 kali. Dan sekarang ni dia mempunyai rating FIDE sebanyak 2200. Jadi sebenarnya walaupun 12 tahun, dia ni dikira kategori yang kuat jugalah. Okey, so saya ada satu game yang dimainkan di Amerika Syarikat pada tahun 1988 dalam satu simul exhibition di Framingham Chess Club. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Michael Tal menentang hitam yang dimainkan oleh Robert Seltzer, ataupun lebih mesra disapa sebagai Bobby. Okey, Tal sebagai putih memulakan dengan E4 kat sini. Kita ada C5, Bobby memilih untuk memainkan Sicilian Defense, dibalas dengan Knight F3, D6, pawn ke D4. Ini adalah variasi Open Sicilian yang biasa dimainkan menentang Sicilian. Pawn C makan pawn D4, Knight makan pawn D4, Knight F6 menyerang pawn E4, Knight C3 mengawal pawn tersebut, dan seterusnya Bobby mainkan pawn ke A6. Ini merupakan Sicilian variasi Najaf kat situ. Baik, permainan diteruskan dengan bishop ke G5, E6 dan seterusnya F4. Michael Tal memainkan satu variasi yang agresif. Dibalas dengan bishop E7, Queen F3, Queen C7, dan kat sini putih ataupun Tal membuat castling panjang 000, dan seterusnya kita ada H6 menghalau bishop. Jadi bishop larikan diri ke H4 dan seterusnya Knight B ke D7, bishop E2 kat sini. Baik, kalau tengok dalam posisi macam ni, kita dapat tengok hitam mempunyai sedikit masalah. Adakah dia nak castling di sebelah king side, ataupun adakah dia nak castling di sebelah queen side, ataupun dia tak nak castling langsung. Jadi kita tengok bishop dekat C8 ni pun masih belum keluar. Jadi ada sedikit masalah di peringkat opening buat Bobby kat situ. Jadi dia terus mainkan pawn ke G5 kat sini. Kita dapat tengok dia cuba untuk membuat pawn sacrifice dengan tolakan pawn ke G5. Satu idea yang bagus. Kita ada pawn F makan pawn G5, dan kat sini Bobby tak makan. Dia tak makan pawn G5 ni. Dia mainkan knight pergi ke E5 terlebih dahulu menyerang queen. Queen lari ke G3 dan seterusnya Rook ke G8 dimainkan kat sini. Barulah dia cuba untuk makan balik pawn G5. Ini satu move ataupun gerakan yang menarik yang ditunjukkan oleh pemain cilik yang baru saja berusia 12 tahun kat sini. Okey, tapi nak cerita sikit. Kat sini GM Michael Tal memainkan satu gerakan yang mengejutkan lah. Mungkin mengejutkan buat kita semua, tapi tidak bagi Tal. Sebab apa? Sebab Tal terkenal dengan sacrifice dia. Jadi kat sini dia buat sacrifice queen. Macam mana? Dengan gerakan pawn G makan knight di F6. Dia bagi je Rook makan queen dekat G3 kat situ. Ini tidaklah merupakan satu gerakan yang salah. Tapi kalau kita kembali ke posisi sebentar tadi, kat sini sebenarnya macam saya cakap tadi, putih dah pun mempunyai kelebihan di fasa opening sebab hitam ada sedikit masalah berkenaan dengan king dan juga bishop dia. Jadi sepatutnya Michael Tal boleh saja mainkan gerakan-gerakan biasa seperti contoh knight ke F3 untuk mengawal pawn di G5. Boleh saja mainkan macam ni, tak ada masalah. Tetapi kat sini pada hari tersebut dia sebenarnya telah dijemput menjadi penceramah catur dekat kelab chess Framingham tu.
dan dia telah mainkan simul dengan menentang 30 orang pemain kelab. Jadi mungkin dia buat gerakan Queen Sacrifice selepas Pawn G makan Knight F6 sebentar tadi, hanya untuk orang kata menilai prestasi budak yang dilawannya kat sini. Okey. Jadi kat sini apa lagi? Bobby terus Rook makan Queen G3 dan kita ada Pawn Hash makan Rook di G3 kat sini, dan seterusnya Bishop melarikan diri ke F8. Kat sini kita tengok walaupun ini merupakan Queen Sacrifice, tapi sebenarnya tindakan yang telah dilakukan oleh Tal tidaklah salah. Sebab apa? Sebab dia mendapat satu Rook dan juga satu Knight, dan dia hanya hilang satu Queen. Jadi tidak ada beberapa masalah sangat kat situ. Cuma kita sedikit confused, kita sedikit tak jumpa di manakah serangan yang Tal nak buat kat sini. Okey, jom kita tengok game ni. Permainan diteruskan dengan Knight pergi ke F3. Kita ada Knight ke G4, cuba untuk membuat fork di petak F2. Jadi Rook D2 melarikan diri, dia mainkan kat situ. Seterusnya B5. Kita dapat tengok Bobby cuba untuk melancarkan serangan ke atas King putih kat sini. Knight D4 dimainkan, Knight E5 melarikan diri, dan seterusnya kat sini satu gerakan yang boleh dimainkan oleh Tal ialah mungkin untuk gerakan pawn ke A3, cuba untuk tidak membenarkan kemarahan pawn ke B4, tapi dia memilih untuk memainkan, selepas Knight E5 dia memilih untuk memainkan Bishop ke H5, dan gerakan ini pada pendapat saya lah tidak menakutkan, sebab kita dapat tengok dua-dua Bishop di file H ni sedikit sebanyak tidak membantu apa-apa pun sebenarnya. Okey, jadi sebab itulah Bobby mengambil peluang ini untuk melancarkan serangan dengan tolakan pawn ke B4 menyerang Knight. Jadi Knight C melarikan diri ke E2, dan seterusnya kita ada Queen ke A5, cuba untuk makan pawn di A2, dan seterusnya mungkin membuat checkmate di A1. Kat sini putih perlu berhati-hati. King tidak boleh menggerakkan dirinya ke B1 mengawal pawn di A2. Sebab apa? Sebab ini merupakan satu blunder. Dengan gerakan Knight ke C4 seterusnya, kita dapat tengok Knight menyerang Rook, manakala Queen juga telah terbuka peluangnya untuk pergi dan makan Bishop di H5 kat situ. Jadi ada serangan discover attack kalau King pergi ke B1. Jadi sebab itulah selepas Queen ke A5, Knight B3 telah dimainkan, terpaksa dimainkan menyerang Queen, dan kita ada apa lagi? Queen terus makan pawn di A2 dengan ancaman cuba memecahkan kubu putih kat situ. Rook D4 dimainkan, kita ada A5 mengawal pawn B4. Seterusnya Rook hash D1 membuat double rook. A4 dimainkan menyerang Knight, jadi Knight terpaksa melarikan diri ke C5, dan kat sini sekali lagi Bobby membuat satu gerakan serangan yang bagus. Korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Kalau tengok kat sini, serangan yang kuat telah ada kat sini dengan pawn Queen Rook lagi ready. Jadi Bobby telah memilih untuk bawa seorang lagi untuk datang dan menyerang dengan gerakan Knight pergi ke C4. Kenapa gerakan ini bagus? Sebabnya adalah untuk membantu Queen makan pawn B2 dan checkmate King putih. Kat sini kalau Knight cuba mainkan gerakan seperti Knight pergi ke D3, cuba untuk kawal pawn tu, ini adalah blunder lah. Sebab Queen boleh pergi je ke A1, inilah checkmate yang mudah. Jadi kita kembali ke sini. Selepas Knight C4 sebenarnya tak ada siapa-siapa yang boleh defend atau pertahankan pawn B2 ni. Jadi kat sini Tal terpaksa korbankan. Sekali lagi Rook terpaksa makan Knight di C4 kat situ, korbankan Rook. Dan selepas itu Queen makan Rook di C4. Ini adalah satu serangan yang menakutkan. Baik, Knight melarikan diri ke D3. Kita ada A3, tolak lagi, pergi. Seterusnya B3 menyerang Queen. Queen lari ke B5. Bishop F3. Daripada Bishop tak buat apa-apa kat sini, jadi Bishop tu kembali ke diagonal yang mungkin memberi sedikit harapan dekat situ. Kita ada Queen A5 dengan idea untuk membuat tolakan pawn. Jadi King B1 terpaksa dimainkan. Kita ada A2 check, dan seterusnya King A1 membuat blocking terhadap pawn A2 kat situ. Tapi
Seterusnya, bishop A6 dimainkan kat sini. Sebab apa? Sebab Bobby nak hilangkan knight D3 yang sedang mengawal petak E5 kat sini. Kalau knight itu tak ada, mungkin queen boleh datang check dan seterusnya membuat satu checkmate dengan cara macam ni lah. Okey. So kita ada G4 kat sini. Bishop makan knight D3, rook makan balik bishop D3, queen E5 check dan seterusnya knight D4 terpaksa dimainkan memblok ataupun menahan serangan tersebut. Seterusnya queen melarikan diri ke C5 dengan idea untuk membuat tolakan pawn ke E5 menyerang knight. Dan seterusnya mungkin untuk makan pawn C2 lah selepas knight dah larikan diri. Kita ada bishop ke E1, E5 menyerang knight, knight lari ke F5 dan kita dapat tengok pawn C2 dah tak ada orang kawal. So queen makan terus pawn C2 dengan idea untuk membuat checkmate di B1. Jadi rook D1 terpaksa dimainkan dan seterusnya kita ada rook ke A3. Tengok datang lagi. Walaupun hanya dua orang yang cuba untuk membuat serangan, tapi serangan ini sangat-sangat bahaya. Kita ada knight E3 menyerang queen, queen lari ke C5, knight D5 dan seterusnya rook makan pawn B3. Kat sini pawn di A2 ni tidak boleh dimakan. Sebab apa? Sebab kalau king makan pawn A2 tu, ini adalah checkmate dalam dua step dengan queen ke C2 check, king terpaksa ke A1 dan seterusnya queen B2 akan membuat checkmate lah. Okey, jadi sebab itulah selepas rook makan pawn B3, bishop E2 dimainkan dekat sini, cuba untuk mempertahankan serangan yang berbahaya ini. Namun selepas gerakan queen ke C2, kat sini Mikhail Tal terus resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab ada ancaman checkmate yang akan dibuat di queen B2 ataupun rook ke B1 pun boleh. Mana-mana pun tidak kisah. Kalaulah Tal cuba mainkan, cuba defend lagi. Contoh saya tunjuk contoh yang mudah. Contohnya macam bishop ke D3. Memang masuk je queen B2, ini akan terus membuat checkmate, tak ada masalah. Sebab itulah selepas gerakan ini terus Tal menyerah kalah dan kemenangan berpihak kepada Robert Seltzer yang baru sahaja berumur 12 tahun. Jadi pada masa tersebut tu result ataupun keputusan akhir permainan Simon yang telah dibuat oleh Mikhail Tal terhadap 30 orang ahli kelab berkesudahan dengan 26 kemenangan, 2 seri dan juga 2 kalah. Dan satu kekalahan ialah yang inilah. Yang inilah yang paling ramai orang tengok sebab ini merupakan satu game orang kata mempunyai serangan yang sangat menarik untuk ditonton ramai. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye bye. Express Academy.